العالمين القائل في كتابه الكريم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل في حديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan sahabat saya Encik Ahmad atau Salim bin Bacu, Timbalan Pengarah Kumpulan Harian Metro, Syekh Muhammad Hisham bin Sadali, Pengurus Besar Kumpulan Pengurusan Risiko Media Firma, Barisan Pengurusan Warga Kerja, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah. Kita dapat bersama-sama dalam satu suasana yang cukup syahdu, kerana nak bawa kita mendapat keampunan, rahmat Allah dan syurga Allah. Dengan tajuk, mana tajuk? Simpanan akhirat. Simpanan akhirat. Bukan makna dunia kita tinggalkan. Dunia digunakan jambatan untuk akhirat. Jadi tajuknya ini, saya sebelum tu saya nak sebutkan, ini ada hubungan dengan wakaf. Kita nak kupaskan wakaf mengikut sebenarnya yang datang dari wahyu Allah. Apa juga yang datang daripada Allah semuanya sempurna. Bukan ciptaan manusia. Bukan ciptaan ilmuwan. Wakaf adalah wahyu dan ciptaan Allah. Ciptaan Allah adalah yang terbaik apabila dapat dilaksanakan mengikut yang sebenarnya. Banyak kita dah tinggalkan masalah wakaf. Banyak orang sebut masalah zakat. Kalau kita lihat bahawa zakat dengan wakaf peranannya, wakaf lebih luas, lebih kekal dan lebih segala-galanya. Zakat 8 asnaf saja, tetapi wakaf menyeluruh, akan mengubah lengkap kehidupan manusia. Ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, sosialnya, dan lain-lain lagi. Kalau kita sebutkan bahawa satu instrumen baru yang berpotensi mantap dalam membentuk ekonomi, dalam membentuk pendidikan, kesihatan, kebajikan dan sosial. Ini visi wakaf sebenarnya. Oleh sebab itu, misinya mengurus dan menambah nilai harta dan aset wakaf secara sistematik dan profesional dan berkualiti. Dulu hanya kita diletak di bawah Majlis Agama Islam mengurusnya, sudah tentulah kepakarannya amat terbatas. Oleh sebab itu, Kerajaan Negeri Johor, Majlis Agama Islam telah membuat satu keputusan yang berani, iaitu melantik Johor Corporation melalui Wakaf An-Nur sebagai ejen untuk melabur dan membuat perniagaan
dinamakan nazir khas. Nazir tunggal masih kekal di bawah Majlis Agama Islam. Ini perkara agama di bawah sultan. Kekal. Untuk apa? Untuk melabur, memikirkan supaya harta ataupun yang telah diamanahkan itu berkembang dengan berkembang. Kita melatih Jacob dan melalui tadi kata dia wakaf Anur, kerana dia ada proporsional. Hebat. Sebab saya ni dia punya lembaga pengarah KFC tu. Nampak makan KFC nampak boleh tahan nampak. Ini dia. Di sana ada undang-undangnya, perancangannya, semua arkitek dan semua ada. Jadi kita lantik dia. Maka di antara banyak aktiviti itu iaitu Laken Sentral yang kita akan bangunkan nanti. Dan dah bermula pembangunan. Cuma sebelum itu saya nak memberikan sikit pencerahan dan kekuatan. Supaya kita dapat melihat dengan penuh terang dan jelas apa keajaiban, apa kehebatan, apa kedahsyatan, apa kelebihan wakaf ini. Saya nak sebutkan sini banyak, tapi saya sebutlah supaya memberikan kekuatan. Iaitu melipat gandakan pahala dan ganjaran hingga 900 kali ganda atau hingga 700 kali ganda. Dan berterusan sampai bila-bila, selagi yang diwakaf itu Laken Sentral. Macam cantik dah, macam kapal lah. Selagi ada begini, kalau takdirnya orang tak guna, binatang yang berteduh ataupun anjing yang berteduh, tetap orang yang mewakaf itu akan dapat pahala. Satu pendekatan baru. Kadang-kadang anak-anak berjaya, mak bapak telah meninggal dunia. Sedangkan mak bapak lah yang mentarbiah, masukkan universiti, dia berjaya. Tiba-tiba bila anak dah jadi, dah berjaya, mak bapak meninggal. Ini peluang kita mengenang jasa. Iaitu kita akan berwakaf ni satu unit, satu saham 10 sen saja. Mana ada 10 sen? 10 sen saja. Tapi kita akan beri 1000 unit, iaitu RM100. Yang isap rokok, berhenti rokok, beri sini cukuplah. Misalan lah. Ini bukan menyindir, macam menyindir lah. Ini wakafkan, beritahu bahawa yang kita wakaf itu pahalanya kita beri kepada arwah si mati. Mak bapak ataupun tunang dulu tak jadi, dah mati dulu. Pahalanya yang wakaf dapat, yang diwakafkan untuknya dapat pahala. Kenang jasa ibu bapa. Masya Allah. Terbinanya Laken Sentral ni 85 juta bersamaan 850 unit, 1000 unit. Selagi itu pahalanya, Masya Allah. Bukan milik siapa, milik yang 10 sen tu dapat pahala juga. Ini tawaran istimewa. Ini pertama di dalam dunia. Belum ada negara-negara Arab ke, belum ada. Kita yang pertama. Masya Allah. Kemudian yang bila kita dah terkumpul 85 juta itu, kita gunakan untuk membangunkan Fasarana Laken Sentral itu. Pembelian tanah, kita kena ada pengambilan tanah. Kita akan mengadakan parking bertingkat-tingkat.
Kita adakan lot-lot untuk disewakan kepada mereka yang kurang bernasib baik dengan harga yang minima dan paling rendah. Di sana ada diperuntukkan tempat-tempat untuk ibu tunggal. Bapa tunggal pun sama juga. Ada. Saya mencadangkan ada persatuan bapa tunggal lah. Belum ada ni, terlanjur lah. Ada juga untuk diberikan fakir miskin untuk menyewa. Mu'alaf, OKU dan juga bukan Islam. Kita nak menzahirkan Islam tu amat indah. Dari segi kemanusiaannya, dia tak kira apa bangsa, apa keturunannya, apa agama. Sebab apabila perniagaan ini esok berjalan, bangsa lain pun ada nikmatnya bersama. Masya Allah. Lepas tu diwakafkan kepada Wakaf An-Nur Berhad dan dia menguruskan. Keuntungan daripada 85 juta tu kita banner yang saya sebut. Tapi keuntungan daripada yang kita sebutkan tadi, projek yang kita sebutkan tadi, kita akan bagikan 100%. Pertama, iaitu yang kita sebutkan tadi, kita tengok orang-orang yang layak mendapatkan bantuan dengan sewa yang amat minima dan orang-orang yang terpilih. Juga di sini kita satu ada masjid. Untuk masjid seluruh Johor, surau, kapet, tak naklah kapet mengkurang. Kita mesti akan, bila kita dah okey, Masya Allah. Dan juga kita anak-anak yang wajar belajar untuk pendidikan, kesihatan. Di sini kita ada klinik wakaf An-Nur. Berapa ringgit harganya bayar? RM5 saja. Mana ada dalam dunia RM5? Sini berapa ringgit kalau anu? Sakit tak boleh kentut, anda berapa ringgit? Ini RM5. Allahu Akbar. Tapi mereka itu melihat bahawa ini adalah luar biasa. Kita ada tabung derma. Nampak tabung tu banyak berisi. Terutama apabila pulih. Masya Allah. Dan kita ada juga klinik bergerak. Ini semua Masya Allah. Dan pelanggannya sebahagiannya adalah yang bukan Islam. Masya Allah. Jadi ini. Yang kedua, kehebatannya melindungi daripada balak bencana, malapetaka, musibah dan penyakit. Nabi sebutkan dalam hadis maksud, kalaulah penyakit itu kritikal, ubat pun tak boleh, maka keluarkanlah duit dengan niat bahawa Allah akan pulihkan. Banyak sejarah-sejarah berlaku. Ada satu hamba Allah di Seramat 2006 banjir besar. Kerja dia orang kampung bila Bilal saja. Lain tenggelam, termasuk rumah ustaz pun tenggelam. Dia tak tenggelam. Kan ajaib. Rupanya duit dia, duit orang. Kita tidak. Duit dia kita, duit kita. Duit orang, duit kita. Asyik mangkah hanya minum air. Ini bukti orangnya tawaduk. Tapi bagaimana? Di antaranya kalau rumah di sebelah tu jalan hujan becak, dia ambil kapet rumah dia, letak tengah jalan, orang berjalan dengan mudah. Ini laluan empat. Masya Allah. Insya Allah menghapuskan dosa. Maklumlah kita ni banyak dosa. Masa muda-muda dulu, sekarang dah okey, dah jatuh kawasan masjid, surau. Dulu belum tahu lagi. Minta maaf lah, mana bumi yang tidak temu hujan. Semua boleh berkurang itulah.
Ini disebut jalan membuka pintu syurga, menutup pintu neraka Allah. Oh, kehebatannya. Mendapatkan keberkatan dalam kehidupan kita, ahli syurga, anak-anak dan harta kita. Bila kita belanja, Allah janjikan dalam surah Al-Quran, saya lupa ayatnya, Allah akan menggantikan apa yang kita telah belanja. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Masuk syurga melalui pintu sedekah. Kalau kita puasa, ada namanya pintu Ar-Rayyan. Orang yang bersedekah, berwakaf, ada satu pintu namanya pintu sedekah. Bila dah masuk orang bersedekah, tutuplah pintu tu. Tak layak orang yang lain masuk pintu itu. Dapat membebaskan diri daripada seksa dan azab kubur. Ada hadis-hadis semua, tak sempat saya nak sebut. Masya Allah. Di dunia kita ada kawan, ada isteri, ada peguam, ada peguam negara. Dalam kubur tak ada peguam negara, kita sendirilah. Bahawa dengan amalan wakaf kita, sedekah kita, boleh membebaskan kita daripada siksa kubur dan siksa api neraka. Kemudian juga menghindarkan diri daripada mati dalam su'ul khatimah. Kadang kita tengok ada yang mati dekat apa nama di Thailand, apa nama tu? Tempat yang selalu budak-budak baru gitu. Apa? Haknya apa? Apa? Haknya payah nak nyebut pula. Ingat bahawa insya-Allah dengan ini dijauhkan daripada mati dalam tempat-tempat yang maksiat. InsyaAllah mati dekat Makkah Al-Mukarramah, mati sedang sujud, mati tentang sedang ambil air semayang dan sebagainya. Dan juga insya-Allah boleh menolak ilmu sihir, ilmu hitam. Ini Masya Allah, kalau dijadikan kelaziman kita, menolak keburukan daripada jin, iblis, syaitan dan manusia. Kita tengok sirkus tu, mana ada yang tukang beri makan tu mati? Sebab dia buat baik. Cuba kita masuk, nak tahu, kepala-kepala hilang kita. Binatang pun sayang, isteri pun sayang, suami pun sayang. Itulah awal, itulah akhir. Ni kadang-kadang depan kita tijak semut tak mati, tempat lain tijak gajah, gajah mati. Sebab kita tak ikatkan dengan sedekah dan wakaf, menyebabkan doa dimakbulkan. Allahu Akbar. Saya teringat satu cerita Ibrahim Adham. Masih ada Boleh 2 jam. Ibrahim Adham ni tengok, dia nak pergi ke Al-Aqsa. Maka di Mekah, di dalam, dia beli 1 kilo buah kurma lebih kurang. Kemudian bila dia beli, dah bungkus, ada 1 biji gugur bawah. Dia ingat, dia punya, dia ambil, dia makan. Sepatut dia tak siasat dulu. Makan, pergilah ke Aqsa, ada nama Sakarah namanya tu. Berdoa lah. Biasa doa Ibrahim Adham ni memang macam kunyit dengan kapur. Tiba-tiba tak makbul. Dia dapat ilham daripada malaikat bahawa doa kamu tidak dikabulkan Allah. Ibadah kamu tak dikabul oleh Allah. Masya Allah. Kenapa? Awak dah termakan 1 biji kurma orang punya. Dia mendengar gitu, terus balik, pergi ke Masjidil Haram, tanah haram. Dia carinya tempat kedai dia tu. Sekali dia cari, dah tak ada orang tua tu, ada anak muda. Maka
Dia bertanya, mana toke dia? Dia kata, bapak saya dah innalillahi. Jadi sekarang saya jadi warisan. Saya nak minta maaf, nak minta ampun. Rupanya dulu saya beli sekian bulan, bawa sebiji yang bawah tu saya ingat saya punya. Kalau itu boleh tak halalkan saya? Saya tak masalah, saya halal, tapi ada 11 lagi waris. Itu adalah pesaka. Sebiji itu pesaka. 11 orang ni macam mana ni? Saya dah habis. Jadi tinggal 10 lah pun. Sebab itu, wahai anak muda, beritahulah kepada saya mana alamat. Saya akan cari 10 orang sebelah mana. Maka dia menyusurlah mencari. Semua yang baki itu mengampunkan dia. Barulah dia pergi sekali ke Aqsa. Doa dia makbul. Maksudnya bahawa dia telah tersilap. Sepatut dia memberi, tetapi dia telah mengambil hak orang lain. Ini cerita satu tamar. Kalau 14 juta ambil, jangan jawab. Bukan kerja kita. Tadi Espra'im dah beri taklimat. Satu biji. Terpaksa bersusah. Mungkin berapa banyak minyak dan kuda itu. Entah nak cari di mana dia suruh dia akan. Jadi sebab itu, bakhil lawannya lokek. Lokek, maka begitulah keadaan. Lokek yang bukan sengaja. Masya Allah. Jadi kita, marilah kita pastikan kita memberi, bukan hanya banyak memberi. Yadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia, lebih afdal daripada tangan yang memberi. Masya Allah. Kemudian lagi dijanjikan oleh Islam bebas daripada mortgage dan bankruptcy. Jaga yang bankruptcy tu, ada benda lah tu. Lokek, bakhil bin lokek, binti tangkap jering, binti petai lah tu. Asyik memangkah je atau mengambil orang lain. Ini menjauhkan daripada kebakaran dan banjir. Ada semua cerita ni dalam sejarah. Mendapatkan pengiktirafan orang yang berzakat, berwakaf, didoakan oleh, kalau di Johor, istimewa. Kita masjid ada 850 buah sekolah. Masjid masuk dia yang dibenarkan semayang surau. Tiap-tiap khutbah yang kedua, khatib mendoakan supaya Allah berikan keberkatan kepada perzakat dan wakaf. Sebut wakaf. Cuba gambarkan. Gambarkan bahawa masjid 850. Katakan satu masjid 500 orang. Kalau udah sampai 6,000 atau 4,000. Kalau masjid Sultan Iskandar begitu juga. Ambillah 500 satu masjid. Cuba darab 850 berapa? 500,000 berapa? 500,000. Wah. Sekali. Macam mana tengok itu? Panglima tu tengok. 500,000. 500 orang. Itu 1 minggu. Darab 4 minggu sekali. Darab 12 bulan. Subhanallah. Diaminkan oleh makmum. Masya Allah. Hari Jumaat, hari yang cukup makbul doa. Masya Allah. Ini peluang. Dan mungkin negeri lain pun ada buat macam itu. Tapi kita buat, alhamdulillah. Itu kalau 500 orang. Masya Allah. Percuma saja. Takkan ada doa-doa yang waliullah. Kita tak tahu. Doa orang fakir miskin. Doa orang yang Masya istiqamah dengan agamanya. Masya Allah. Masya Allah. Ini di antara kehebatan-kehebatannya. Sama-samalah kita mengambil peluang. Ini satu peluang. Satu tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma saja. 10 sen satu unit. Sebab kita nak beri ruang orang miskin pun boleh berwakaf. Zaman dahulu orang nak wakaf kaya-kaya. Sekarang tidak. Terbinanya 885 juta ini milik kita, yang terlibat adalah milik kita. Jadi saya mengambil kesempatan
kepada, saya dipahamkan sini kita ada berapa, 4,000 semua 4,000 seorang 100. Cuba kira sikit. Berapa? 100. 2,000. Darab 12. Luar biasa. Tengok. Percuma saya. Masya Allah. Kalau ada sakit yang kritikal, doakan. Ya Allah Tuhan, ini wasilah dengan amal ibadah diboleh. Ya Allah Tuhanku, berkat wakaf ini kau sembuhlah. Bagi yang belum ada jodoh, ada sebut. Apa malu? Jangan depan orang, slow lah. Tapi yang nak kahwin dua, saya tak sokong. Itu dia punya peribadi tu. Ya Allah, ada yang tak dapat anak, dengan berkat ini dapat anak. Ada yang 7 tahun, 10 tahun. Masya Allah. Ini ruang lingkup yang ditawarkan oleh Allah, oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi, oleh ulama. Cuma Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ruang lingkup ini kalau kita tak mengambil kesempatan, bila lagi? Bila lagi dah omong-omong dah ayat-ayat ni, sengal sini, sengal sana, sengal sini. Sebelum padam dia sikit buat je. Tapi jangan fikir yang tua mati dulu. Mati bukan sebab tua. Mati bukan dengan mati dengan sebab ajal. Siapa tahu ajal kita? Ini semua ni masuk saya ni, ini calon jenazah semua ni. Yang bawa kita bukan kapal terbang, itu jenazah. Yang kaban kita bukan pakai sutera, bukan pakai jam mas. Tak, yang bawa yang kita esok kain putih. Sama ada dia timbalan apa nama tu. Tak kisah. Pengurus besar, pengurus kecil, tak ada kisah. Sampai masanya, itulah dia kita. Pembelaan kita dalam alam barzah, inilah amalan-amalan ini. Terutama amalan wakaf menjadi peguam untuk membela, membantu kita dalam alam barzah dan alam selepas. Marilah kita ambil kesempatan. Tak banyak, RM100 je. Itu boleh tambah dan bertambah. Allahu Akbar. Cuba saya nak buat cerita. Jadi saya cerita, ada satu ulama besar di situ. Peranan wang ini, dia ni luar biasa. Selain daripada dia ulama, dia ahli korporat yang berjaya. Jadi dia ada tanggungjawab sosial, kita sebut tadi. Nak menyelamatkan. Jangan kita tengok orang tu pelacuran, kita kamu sana ke. Tak betul. Itu sebahagian daripada kita. Kita mesti bawa keluar daripada masalah. Jadi mengikut ceritanya, dia peruntukan duitnya tertentu, berapa juta ke apa, diberikan kepada tempat-tempat pelacuran yang banyak itu. Dia beri pegawai dia, beritahu kata ada 40 orang. Beri semua 40 orang tu duit untuk 1 tahun dan boleh bantu lagi supaya keluar daripada pusat itu. Kemudian sebahagian duitnya dia beri kepada perompak-perompak. Dia beritahu kamu mesti tinggalkan kerja ini, tapi ini ambil duit. Kemudian dia peruntukkan wang dia untuk orang kaya yang bakhil bin kedekut tu. Jadi orang kawan-kawan lain, kenapa ni? Ini kan jadi macam menggalakkan maksiat. Macam kita buat rumah perlindungan anak Sata Tarab tu. Alhamdulillah dia jauh, dah banyak baik. Dah dulu tak boleh baca Quran, sekarang dah lancar. Dah berubah hidupnya. Dah dia kita beri pelajaran yang tukang masak apa semua dah boleh. Selepas beberapa bulan, semuanya berubah. Yang pelacuran tadi dah dikeluarkan daripada kelompok itu. Jadi dia jadi pendakwa pula. Yang penjenayah tadi dah berubah. Yang bakhil tadi dah berubah. Dia beritahu berapa nak duit, beritahu. Ini peranan wang. Ini peranan wang dan keikhlasan hati. Sebab itu
pastikan nak beri makan anak tu duit halal. Duit halal inilah yang membentuk pribadi dan perkembangan kesihatan anak. Yang kedua, ikhlas. Dua ni ada, selamat. Sebab tu insya-Allah kita berharap bersama-sama dalam perkara ini. Kemudian saya teruskan dia punya sikit lagi untuk wakaf saham Lakin Sentral ini secara khusus. Bagaimana insya-Allah kita dah ada dia punya caranya, kita dah sebut dia semua. Kita sebutkan bahawa pada akhirnya Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah melancarkan saham wakaf saham tawaran awam yang pertama di dunia yang melibatkan penawaran wakaf saham oleh Lakin Sentral Property Berhad sebanyak 85 juta ringgit atau 850 ribu juta unit saham pada harga langganan 10 sen saham dan sekurang-kurangnya 1000 unit bermakna RM100. Ini terbuka kepada orang susah, orang kaya, orang senang dan sebagainya, termasuk kepada bukan Islam. Penggunaan yang wang ini, yang 85 juta yang kita kumpul itu, saya dah sebutkan tadi, akan digunakan untuk membangun dan naik taraf dan pulih, baik pulih terminal dan pasar awam Lakin. InsyaAllah kalau kita tengok gambar daripada sekarang akan berubah wajah yang telah ditunjukkan tadi. Yang kedua, pembelian tanah, ambil balik tanah, dan dah berjalan dengan baik, dah lapang. Kalau tuan-tuan tengok sana, dah lapang. Pembinaan tempat letak kereta yang bertingkat, menyediakan lot-lot perniagaan yang akan disewa dengan kadar yang berpatutan kepada ibu-ibu tunggal, mereka yang kurang berkemampuan, asnaf fakir miskin, OKU, serta golongan mu'alaf. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Kemudian bagaimana manfaat diagihkan? Itu 85 juta untuk membangunkan semua. Bila ada untung itu, ke mana tuan-tuan nak tahu ke mana dia akan diagihkan. Cuma sebelum itu saya nak memaklumkan bahawa lembaga pemegang amanah ini selain daripada ahli korporat, dia juga daripada Mufti, Timbalan Mufti, pengarah dan saya sendiri untuk memastikan perjalanan ini mesti mengikut syarak. Kalau tidak, majlis boleh tarik pelantikan nazir khas ini. Kita sentiasa. Sebab itu mesti dilaporkan paling tidak setahun sekali atau setahun 2 kali atau bila masa diminta untuk supaya amanah integriti ini berjalan dengan betul. Malam duit ni hura dia buatnya. Dulu duit ada rimau, sekarang tak ada rimau kan. Dulu kan ada rimau tu, sekarang dah tak ada. Yang tak ada tu lagi bahaya. Kalau rimau kita dah tahu dia punya ngaumnya. Ini yang tak ada rimau ni lagi ngaum lebih kuat. Jadi ini kita diselia dengan mesyuarat beberapa kali setahun dan sebagainya. Dan dengan bentangkan kiraannya dan aktivitinya dan sebagainya. Jadi dia punya keuntungannya, dividennya, manfaat daripada yang kita labur tadi 85 juta. Cuma nak ingatkan, bila dah 85 juta je sendiri dia akan terhenti. Kebenaran tu adalah sistemnya. Tak boleh. Kita kecuali esok kalau dia perlu kita putuskan mesyuarat yang lain supaya perjalanan wang itu dapat diadu. Keuntungannya itu yang 100% tadi untuk tujuan amal kebajikan dan kebaikan seperti mengenakan kadar cas sewa yang munasabah bagi penyewa terpilih, menekan kadar sewa minima untuk lot-lot kecil, ibu tunggal dan sebagainya. Meningkatkan juga penyediaan prasarana yang lebih selesa. 26,000 manusia satu hari. 26,000. Lebih kurang satu bulan tahun 9 juta pengunjung setahun. Luar biasa. Kalau ini nanti insya-Allah kita kempen dia seorang 100. Cuba kira 26,000 berapa? 100 26,000.
Kita nak cerita, biasanya cerita duit begitulah. 26,000. Berapa? 26,000 darab 500. Darab 100. 2.6 juta. Wah. Darab 9 juta orang. Ya Allah. Itu saja. Kalau umat Islam ada tanggungjawab. Sebab itu saya ada program sekarang di Johor. Tausiat Perdana sempena program jelajah kesadaran, keprihatinan dan kebertanggungjawab beragama. Alhamdulillah kita Lakan Sentral ni ikut sama. Jadi kalau 9 juta orang 1 tahun, itu setahun. Kalau 10 tahun, Masya Allah, begitu hebat. Akan mengubah, akan mewujudkan pekerjaan-pekerjaan, keusahawanan. Ini orang kita kerja jago kampung, rebus ubi. Kita ketengahkan dengan packagingnya. Sampai ke negara Arab, negara Australia, negara Jepun, negara China. Iaitu usahawan ibu tunggal dan bapa tunggal. Kursus-kursus ini akan diuruskan oleh One Cop atau Jacob. Masya Allah. Barulah dia punya penyaga pemakai peminyak wangi. Ini busuk, la ilaha illallah. Ini diaturkan bagaimana nak melayan orang, nak senyum. Ini tugas Jacob dibawa melalui wakaf An-Nur. Allahu Akbar. Makan pun istimewa. Sepatut harganya 200, 100 saja. Sebab wakaf ini dia ada, iaitu yang di sebaliknya untuk membantu orang-orang lain. Jadi akan datang, jangan lupa Lakan Sentral, makanlah halal dan sebagainya. Dia ini adalah patuh syariah. Social Security telah meluluskan dan dapat potongan cukai individu 7%, kalau syarikat JLC 10%. Itu potongan dari Allah. Daripada manusia, potongan dari Allah, semua dosa akan luar biasa. Ini tawaran istimewa. Siapa yang tak berwakaf, rugilah dia. Kemudian lagi juga, daripada keuntungan tadi, kita bantu asnaf fakir miskin. Semalam saya mesyuarat untuk menyemak bajet Jabatan Agama saja lebih kurang hampir 1 tahun. 40 juta kita menyediakan peruntukan untuk hemodialisis. Masya Allah. Boleh katakan setiap bulan mesyuarat, Masya Allah. Dan kita juga akan menyediakan rumah-rumah fakir miskin kalau dah lebih. Untuk makluman, Jabatan Agama Islam mengadakan sekarang beratus rumah-rumah fakir miskin. Dan ahli majlis turun ke padang. Nanti kita jawatan kuasa ini turun ke padang. Mana yang susah, jangan ambil janda muda, janda tua pun ambil semua. Yang penting dia miskin. Ini pada ketika itu kita tak nampak orang-orang Islam kita duduk macam kandang. Minta maaf lah, kita tak akan. Tak. Ini semua di tangan tuan-tuan ni. Ada 4,000 orang. Berapa tadi akhir tadi? 4,000. Masya Allah. Yang jusasi tu lebih sikit. Apa benar? Kira lah dosa dulu banyak. Masa main golf tak semayang. Tak, kita saja yang tahu dosa kita. Tuan-tuan tak tahu dosa saya tak tahu dosa. Kita tahu. Kita kena muhasabah. Inilah masanya sebelum Allah ambil kita. Inilah maknanya kita nak cover kelemahan-kelemahan kita. InsyaAllah ruang-ruang. Ajak isteri-isteri kita, tanya dia. Mak bapak kita jangan lupa. Mak bapak mentua jangan lupa.
Bapa sendiri, mak mentu kan tak boleh, tak batal air semayang. Ini jangan kadang asyik mak bapa mentua saja. Pergi mak bapa mentua kau main daging apa nama yang mahal? Batang pinang. Pergi mak sendiri togi kasar je. Masya Allah. Dan kita akan letakkan bahawa ini akhirnya kita akan membeli, kalau dah kuntun banyak, iaitu ekonomi, shopping center, mall. Luar biasa. Sebagaimana kalau hadirin pergi ke Turki, Masya Allah, ada bank Islam sendiri, ada dia punya shopping center, ada dia punya universiti dia sendiri, dan ada dia punya hotel yang bertaraf, bukan bajet. Dan insyaAllah Johor akan menubuhkan satu universiti atas nama Universiti Wakaf, insyaAllah. Ini pukul 3.30 saya akan berbincang dengan profesor dekat USIM tentang ini. Kita nak ke mana? Kita banyak duit. Itu kalau takdir. Ini boleh mana-mana nak melanggan. Kita berapa juta orang Islam kita? Ada 18 juta. Katakanlah 16 juta. Buang, tinggal 10 juta. Buang lagi, tinggal 5 juta. Yang berkualiti misalnya. Cuba darab RM100. Maksudnya kita ada platform apabila kita bergerak bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga insya-Allah mewujudkan aktiviti keusahawan, mewujudkan peluang pekerja terutama kepada Bumi Putera. Dan 10% daripada keuntungan itu akan diagih kepada Majlis Agama Islam yang akan digunakan untuk tujuan kebajikan, pendidikan, keusahawan dan lainnya seluruh Johor. Masya Allah. Kita pun ada cakap namanya air sabil. Kalau kita Mekah kedua air sabil, tak ada masalah. Air dengan sejuk semua luar biasa. Dan kita nanti kalau takdir insya-Allah semua, kalau dah untung banyak, tak mustahil semua masjid-masjid di kawasan ini akan aircon. Itu yang putih je muka tu. Tapi bila aircon tidur pula. Nak keselesaan. Kita mahu bahawa tempat ibadah kita ni terlebih baik. Saya pergi satu negara, dia punya keputusan kalau rumah dia sendiri lebih baik daripada masjid, itu menunjukkan orang itu kurang iman. Dia buat keputusan itu masyarakat. Tak mustahil. Tak mustahil. Masya Allah. Masya Allah. Begitulah keadaannya. Apa manfaat yang tersurat dan tersirat? Sikit lagi ya, memang masa. Boleh lagi? Dah makan tengah lagi belum? Saya pun belum juga. Tak tahu ada harapan. Wallahualam. Apakah manfaat dari wakaf saham? Selain daripada kembali pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dan berterusan daripada amalan tadi, juga keberkatan kepada diri pewakaf, kepada harta, keluarga, ia juga membantu masyarakat, ummah, negara untuk menyelesaikan masalah sejagat. Yang pertama saya sebutkan masalah membasmikan kejahilan dan berturum melalui projek-projek pendidikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah kemiskinan melalui aktiviti dan penjanaan ekonomi dan mewujudkan pekerjaan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah penyakit melalui kemudahan rawatan kesihatan di klinik wakaf dan lain-lain lagi. Dan dengan harga yang paling menyewa tadi RM5. Dalam dunia ada RM5, tak ada kata saya. Dalam tamu tu. Begitulah keadaan apabila ekonomi kita kuat, semua kita boleh rancangkan. Yang keenam, wakaf layak mendapat potongan cukai, saya dah sebutkan tadi. Ia sebagai satu bentuk kesyukuran kepada Allah. Ini di antaranya, Masya Allah. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhirnya, marilah kita merenung dan melaksanakan serta menghayati firman Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 11. Boleh buka. Mudah-mudahan kita dan umat Islam akan berada di tahap yang tinggi, bermaruah, menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran, menguasai ekonomi, sihat tubuh badan, persatuan dan persaudaraan yang erat, berbahagia dunia dan akhirat. Man zalladhi yuqdirullaha qardan hasana fa yudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun azim. Yang bermaksud, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat kali ganda dan baginya pahala yang mulia lagi besar. Oleh itu saya menyeru pada diri saya dan ahli keluarga saya, marilah kita berwakaf, dan jangan kita tidak berwakaf. Nanti kita menyesal di dalam kehidupan kita, terutama apabila rekod kehidupan kita kanan dan kiri tatkala sakaratul maut. Dan di akhirat nanti Allah buka rakib yang baik, atid yang tak baik. Bila mana rakib banyak baik, mungkin akan memadamkan yang buruk itu selepas bertaubat dan sebagainya. Mudah-mudahan, sekali lagi saya mengharap, terima kasih kepada luar biasa. Ini namanya bahawa kalau dapat ditulislah sikit, wakafkan idea. Saya tahu bahawa di sini pakar-pakar semua nampak yang boleh menulis. Mungkin kalau kita menulis nampak sangat dia ialah cakap bukan mufti. Siapa yang menulis ini bukan orang ahli agama. Buat. Saya harap jadi Masya Allah. Mungkin diolahkan lagi. Maka ini adalah wakaf jariah, idea yang ada daripada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya mengharapkan benda ni insyaAllah, dan kerjasama ini mungkin kita akan boleh bentuk lagi supaya bahawa kerja baik ini tentulah ada cabaran dan ada dugaan, tapi tidak penting, lagi tinggi cabarannya lagi tinggi pahalanya. Sebab itu ada ulama mengatakan sabar dalam menghadapi penyakit dan musibah itu nilainya 300 kali ganda. Sabar dalam menjalani kebaikan itu 600 kali ganda. Sabar dalam menjauhkan maksiat dan dosa itu 900 kali ganda pahalanya. Begitulah ada pandangan-pandangan yang begitu. Jadi terima kasih banyak. Saya telah mengambil masa yang agak panjang. Mungkin selepas ni sahabat saya akan memberikan sikit taklimat. Berapa minit? 2 minit. Tak lebih 15 minit. Membahaya. Ni dah lapar kan, dia tidur celik. Berapa tidur? Jadi, terima kasih, dan saya dah minta maaf kerana saya akan ke USIM ada perbincangan untuk penubuhan Universiti Johor, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri akan kita segala kebaikan, dan insyaAllah kebetulan saya akan ke Mekah 16 bulan ini. Jadi doakan saya dengan eksiden keluarga dapat haji mabrur dan dapat menjalankan pakai rojok di bawah tabung haji, insyaAllah. Dan saya doakan syarikat ini akan bertambah maju dan menjadi bahawa syarikat berbentuk dakwah dan penyebaran tentang wakaf dan dakwah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan. Terima kasih juga diucapkan kepada Saudara yang berhormat Dato' Haji Muhdari di atas penjelasan ataupun kupasan mengenai tajuk kita pada tengah hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya tidak berhajat untuk mengambil masa yang panjang. Saya akan paparkan video mengenai apa yang telah dijelaskan oleh Saudara sebentar tadi. Jadi untuk sama-sama itu kita saksikan tayangan video khas berkaitan dengan wakaf saham makin settle ini.